Berita Al-Hijrah 22 Muharram 31 Ogos. Isu talak vaksin perlu rujuk mufti. Juga pengikut ajaran sesat perlu dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Isu tular tindakan suami menjatuhkan talak kepada isteri kerana mengambil vaksin COVID-19 perlu dirujuk kepada Mufti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad berkata umat Islam di negara ini dinasihatkan supaya mempelajari agama dengan guru yang betul. Banyak guru yang betul, kita tak ikut. Kadang-kadang kita mengaji melalui Google. Boleh tengok, itu hanya pengukuhan, bukan sebagai satu perkara yang kita kata untuk dapat segala-galanya. Jadi ini akhirnya. Sebab tu ulama' menyebut, dia kata, bila kita mengaji ni tak ada guru, fasyaikhu syaikhu syaitan, untuk guru dia syaitan. Baru-baru ini, seorang peguam syar'i di laman Twitter berkongsi kisah mengenai seorang isteri yang telah mengambil dos pertama vaksin COVID-19 secara senyap-senyap. Menurut peguam dikenali sebagai Wafda_K, suami wanita itu tidak mahu mengambil vaksin berkenaan dan kebetulan mereka merupakan pasangan jarak jauh. Difahamkan si isteri dalam dilema apabila ketika berborak dengan suaminya mengenai vaksin, si suami berkata jangan ambil vaksin dan jika ambil juga, maka jatuh talak. Mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam yang bersidang pada 3 Disember tahun lalu mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib. Dalam pada itu, Idris Ahmad berkata semua pihak berkuasa agama tidak akan berkompromi dalam menangani sebarang ajaran sesat yang berisiko mengancam keselamatan negara. Jelasnya, isu ajaran sesat memang sudah ada dalam seksyen tertentu untuk penyelidikan bagi menanganinya. Saya pasti benda-benda yang sesat ni kita tidak kompromi lah. Kita kena selamatkan akidah orang. Pendekatan kita adalah pendekatan untuk kita nak selamatkan mereka, kaunseling mereka, berikan pendidikan pada mereka. Dan kita sayang mungkin saudara kita, mungkin abang kita, adik kita kan. Pendekatan tu kena buat. Beliau mengulas doktrin fahaman ajaran perjalanan mimpi yang terakhir PMYT di bawah seorang wanita dan menarik ribuan pengikut termasuk pegawai kerajaan. Menggunakan gelaran Sittah An-Nur, wanita berusia 39 tahun itu mendakwa akan berlaku Perang Dunia Ketiga bermula di Sabah dan memimpin pasukannya bagi mencari Imam Mahdi untuk melawan musuh. Individu berasal dari Kelantan dan menetap di Shah Alam itu dikesan sejak 6 bulan lalu menggunakan media sosial seperti Facebook, YouTube dan Telegram untuk berkongsi pelbagai dakwaan dan ramalan pelik. Dasar Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang diperkenalkan sebelum ini akan diteruskan selain penambahan baharu bagi menjaga dan meningkatkan kebajikan umat Islam di negara ini. Menterinya Idris Ahmad berkata pihaknya akan memastikan frasa keluarga Malaysia yang diperkenalkan Perdana Menteri akan diikuti bagi memastikan semua agensi bawahnya dapat membina masyarakat lebih baik. InsyaAllah, besok saya akan tengok suruhannya. Yang paling pentingnya saya nak beritahu ialah kebetulan tagline yang dibuat oleh Perdana Menteri kita ialah keluarga Malaysia dan saya akan memastikan supaya setiap agensi di bawah kementerian saya mengisi apa dalam konteks keluarga Malaysia untuk kita membina masyarakat kita yang baik dan diisikan dengan program-program keislaman insyaAllah. Selain itu katanya program Musaadah COVID-19 akan diteruskan bagi membantu rakyat yang terkesan pandemik dan ia menjadi antara kerja kebajikan yang perlu dilaksanakan agensi di bawahnya. Beliau ditemui selepas menghadiri program sumbangan daging lembu dan dapur It'am Merdeka di Masjid Mahmudiyah Presiden 18 Putrajaya. 700 pek daging segar daripada 10 ekor lembu hasil sumbangan QSR Brands dengan kerjasama Jawi diagihkan kepada golongan terkesan dan memerlukan sekitar Putrajaya. Ia sebahagian daripada 3,500 pek daging segar bernilai RM300,000 yang turut diagihkan kepada penerima di sekitar Kuala Lumpur dan Labuan.
Pada program sama, 100 bakul makanan berjumlah RM100,000 hasil sumbangan Lembaga Hasil Dalam Negeri turut diagihkan kepada golongan memerlukan di Putrajaya. Jabatan Kesihatan Kedah menafikan lewat memberi bantuan kepada pesakit COVID-19 yang jatuh di wad sebuah hospital di Sungai Petani semalam. Pengarah Kesihatannya, Dr. Othman Warijo berkata, pesakit sebaliknya terus diperiksa oleh pegawai perubatan selepas dimaklumkan mengenai kejadian kira-kira pada jam 2.25 petang. Katanya JKN telah melakukan siasatan segera selepas lelaki terbabit didakwa lewat mendapat bantuan petugas hospital. Pada hari kejadian setelah rondaan wad pagi selesai, pegawai perubatan serta jururawat menanggalkan pakaian pelindungan diri PPE kira-kira jam 1.45 petang. Namun pada 2.25 petang, petugas wad diberitahu oleh pesakit lain, seorang pesakit telah jatuh dari katil. Lalu pegawai perubatan bertugas bergegas memakai PPE lengkap dan terus memeriksa pesakit yang didapati terbaring di lantai wad. Pemakaian PPE telah mengambil masa kira-kira 5 minit. Ketika itu, pesakit disahkan telah meninggal dunia akibat severe COVID-19 pneumonia dan diangkat ke atas katil. Semalam tular di media sosial video berdurasi 37 saat yang memaparkan pesakit lelaki berusia 60-an terjatuh di lantai sebelum meninggal dunia di Hospital Sungai Petani kerana didakwa berlaku kecuaian doktor dan jururawat. Dr. Osman berkata pesakit adalah seorang warga emas yang telah dimasukkan ke wad Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani pada Khamis lalu 26 Ogos setelah dirujuk oleh Pusat Penilaian COVID-19 Daerah Kuala Muda. Katanya pesakit mempunyai sejarah beberapa penyakit kronik dan dijangkiti COVID-19 kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen. Sepanjang berada di wad, keadaan pesakit kurang stabil dan memerlukan tekanan oksigen yang semakin tinggi. Pesakit itu bagaimanapun kelihatan tidak selesa dengan alat bantuan oksigen yang dipakaikan. Kegiatan mencuri wang tabung masjid, surau dan premis perniagaan di sekitar Perak Tengah berjaya dipatahkan selepas polis menahan 2 lelaki. Ketua Polisnya, Superintenden Barudin Wariso berkata, 2 lelaki berusia 19 dan 24 tahun itu ditahan pada Khamis dan Sabtu di lokasi berasingan. Menurut Superintenden Barudin, kedua-dua lelaki yang juga penganggur itu melakukan kegiatan berkenaan secara berasingan dan sendirian. Suspek pertama berusia 19 tahun yang mempunyai 9 rekod kesalahan lampau membabitkan kes dadah dan pecah rumah melakukan perbuatan berkenaan di 6 masjid, sebuah surau dan 4 premis perniagaan di Seri Iskandar, Bota dan Kampung Gajah. Seorang lagi lelaki berusia 24 tahun mempunyai 10 rekod kesalahan membabitkan kes samun dan dadah pula terlibat dalam mencuri wang tabung di 5 masjid dan sebuah surau di sekitar Bota dan Seri Iskandar. Menurut Barudin, hasil ujian awal saringan air kencing mendapati kedua-dua lelaki berkenaan positif dadah jenis metafetamin. Katanya polis akan memohon perintah sambung reman terhadap kedua-dua lelaki itu hari ini susulan reman mereka tamat semalam bagi melengkapkan siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 dan Seksyen 380 Kanun Keseksaan serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kerajaan Kedah akur dengan penangguhan kebenaran melancong ke Pulau Langkawi yang sepatutnya dibuka esok. Menteri Besarnya Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, keputusan itu dibuat selepas beliau mengadakan mesyuarat bersama Lembaga Pembangunan Langkawi LADA ekoran jumlah kes positif COVID-19 di negeri itu masih tinggi ketika ini. Jelasnya, keputusan itu mengambil kira nasihat serta pandangan daripada Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kesihatan Negeri. Kita jangkakan 16 September. 16 September ni Hari Malaysia kan. Alangkah baiknya kalau kita dapat sempena Hari Malaysia tu kita dapat buka Langkawi untuk bubble tourism ni. Masalah vaksinasi selesai. Masalah kita kes aktif. Kemarin ada 200. Jadi kita nak turunkan kes di bawah 10. Kes harian di bawah 10 dan kita buka. Muhammad Sanusi berkata kepada pemberita selepas menyaksikan penyerahan barangan sumbangan kepada mangsa tragedi kepala air di Kampung Aceh Yan petang tadi. Bagaimanapun katanya jumlah vaksinasi kepada penduduk di Pulau Bebas Cukai itu telah melebihi tahap 80% yang ditetapkan KKM dan Kementerian Pelancongan.
Jelas beliau, pembukaan semula Langkawi penting untuk merancakkan semula industri pelancongan selepas lebih setahun terkesan akibat pandemik. Kerajaan negeri juga mempunyai perancangan untuk melaksanakan pendekatan gelembung pelancongan di pulau itu dengan kaedah kawalan pergerakan keluar masuk pelancong memenuhi syarat lengkap 2 dos. Sehingga semalam, Langkawi mencatatkan 70 kes baharu dan masih terdapat 1,081 kes aktif. Bukan masa, ikut perasaan. Alhamdulillah, bertemu kembali. 64 tahun kita sudah merdeka. Bersesuaian dengan usia itu, belia dituntut bangkit dalam keadaan tenang, rasional dan matang dalam menempuh cabaran dari sudut ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, kesihatan dan politik. Lebih-lebih lagi ketika dunia berdepan pandemik COVID-19. Dan bukannya menjadi golongan yang menyumbang kepada kemunduran dan kejatuhan negara. Khadijah Faisal ada laporannya. Sepanjang tahun ini, pelbagai ragam dan karenah golongan belia yang bertindak mengikut emosi hingga mampu mengganggu gugat ketenteraman dan kesejahteraan negara dilaporkan. Berdasarkan tinjauan audiovisual yang diperolehi dari media sosial sejak awal tahun 2020, ketika bermulanya krisis politik dan peralihan kerajaan mendapati terdapat pengguna media sosial memperlekehkan peranan institusi beraja untuk memulihkan ketegangan politik. Sehubungan itu, pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan dan Fellow Bersekutu IPSAS UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad berkata, tenang, rasional dan matang dalam bertindak merupakan tanggungjawab belia yang dapat meredakan dan mengatasi krisis yang didepani negara. Untuk menjadi golongan belia yang menyumbang kepada negara, pada waktu ini kita kena lebih berkhemah, kita perlu lebih cuba untuk menjadi lebih rasional, tidak mudah melata, tidak mudah memberikan info-info ataupun maklumat-maklumat yang tidak benar, yang menimbulkan suasana panik dan sebagainya. Jika kita lihat dalam konteks senario politik pada hari ini, dengan adanya usaha untuk kita membuat satu provokasi supaya golongan belia turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi. Sebenarnya dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini, sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya golongan belia, harus peka. Kita sepatutnya patuh kepada SOP. Namun, menurutnya, golongan belia Malaysia memiliki daya juang yang tinggi sekiranya bijak merebut peluang dalam memberi sumbangan kepada negara. Merujuk kajian Indeks Belia Malaysia IBM 2020, terdapat peningkatan tahap patriotisme dalam kalangan belia iaitu sebanyak 61.68% berbanding IBM 2019 iaitu pada tahap 60.24%. Dan kalau kita lihat penglibatan golongan belia dalam MyVac, dan sebagai sukarelawan iaitu Malaysia Vaccine Support Volunteers ni, dapati sehingga Julai 2021 sampai hampir 80,000 rakyat Malaysia telah mendaftar sebagai sukarelawan dan kebanyakan mereka ni adalah golongan belia. Jelasnya, berdasarkan perbezaan peratusan, penambahbaikan masih perlu dilakukan dengan mengadakan pelbagai program kesedaran dan peningkatan kemahiran agar golongan belia lebih versatile dan berdaya saing selain memiliki pemahaman yang jelas tentang jati diri terhadap kesedaran budaya, agama dan sahsia kenegaraan. Rata-rata masyarakat juga berpandangan belia seharusnya memupuk sikap bertanggungjawab dan fokus dalam membantu memutuskan penularan COVID-19 berbanding melakukan tindakan yang hanya merugikan diri sendiri. Sebagai belia dan juga netizen, saya percaya bahawa kita mempunyai tanggungjawab yang paling penting dalam bidang sosial. Dan bidang sosial merupakan ejen yang mengganggu ketenteraman komuniti dan bukannya menjadi penyumbang kepada virus yang menimbulkan masalah kepada negara ini. Ayo belia, bangkitlah bersama. Sementara itu, pendakwah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan menasihati seluruh rakyat Malaysia agar menghentikan pertelagahan dan tindakan yang tidak memberi manfaat, sebaliknya menghargai pengorbanan pejuang pandemik COVID-19. Kita membantu mereka yang berusaha untuk mengembalikan keamanan di Malaysia ini. Mereka yang sentiasa duduk di barisan hadapan dan mereka yang mungkin pejuang-pejuang yang tidak didendangkan seperti penggali kubur, mereka yang menguruskan jenazah, mereka yang jaga guard, yang menjaga keamanan,
maka mereka juga pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk negara tercinta. Keringat dan tumpah darah mereka yang terdahulu tidak boleh dipersiakan begitu sahaja. Jangan hanya mengikut darah muda, kita lupa apa yang perlu diperjuangkan dan apa yang perlu dilindungi. 2 tahun kebelakangan ini pelbagai cabaran yang terpaksa kita tempuhi. Tidak sekadar berdepan dengan wabak pembunuh COVID-19, kita juga terpaksa berdepan dengan krisis politik yang mampu mengganggu gugat ketenteraman dan kesejahteraan negara. Oleh itu, jangan biarkan pisau dalam selimut ini menghiris satu demi satu nilai perpaduan. Sebaliknya, menghargai pejuang-pejuang terdahulu dengan kebebasan yang kita nikmati ketika ini dan bersama-sama petugas barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-64. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Pahlawan Putrajaya tahun ini disambut dalam persekitaran norma baharu ekoran pandemik COVID-19. Namun ia tetap menyerlahkan jiwa patriotisme yang jitu dalam semangat keluarga Malaysia. Sambutan kali ini diadakan dalam suasana kawalan ketat tanpa penonton bagi mewujudkan penjarakan fizikal. Mengekalkan tema Malaysia Prihatin, sambutan kali ini berbeza dengan menyaksikan perubahan kepemimpinan negara kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sambutan tahun ini berlangsung kira-kira 55 minit sahaja. Antara tetamu yang hadir ialah Menteri-Menteri Kabinet dan klip video keluarga Malaysia turut ditayangkan dengan menampilkan lirik ciptaan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Antara 3 persembahan utama yang diadakan ialah persembahan Drumline Angkatan Tentera Malaysia ATM, TLDM dan TUDM. Lebih menarik, sambutan turut menampilkan persembahan pelbagai irama lagu patriotik oleh pancaragam gabungan badan beruniform yang disertai 80 anggota keselamatan. Kemuncak persembahan ialah pertunjukan formasi yang melibatkan sejumlah pesawat dan jet tempur Tentera Udara Diraja Malaysia di ruang angkasa. Acara ini disiarkan secara langsung melalui semua stesen penyiar tempatan mulai jam 8 pagi. Program Malaysia #Quran Hour yang disiar secara langsung jam 12.30 hari semalam berjaya memperoleh 270.6 juta capaian di semua platform media sosial seperti di Facebook, Twitter, Instagram dan laman-laman blog. Program yang disiarkan TV Al-Hijrah dengan tajaan MFDM Group of Companies itu turut menerima lebih 10,000 penyertaan dari dalam dan luar negara. Menerusi Facebook Live TV Al-Hijrah semalam juga, lebih 5,000 penonton menyaksikan program itu secara langsung. Sementara itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF, Marhaini Yusof, capaian luar biasa menerusi penyertaan pelbagai organisasi dan orang perseorangan. Selain capaian dalam talian juga turut dibantu faktor sokongan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Ahad lalu yang mengajak masyarakat menghayati ayat-ayat suci Al-Quran dan mendoakan keluarga Malaysia. Sejumlah 18 organisasi di luar negara turut menyertai acara semalam. Selain MFDM Group, Malaysia #Quran Hour turut dibawakan khas oleh 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Tentera Amerika Syarikat berundur sepenuhnya. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita ke laporan luar negara. Tentera Amerika Syarikat berundur sepenuhnya dari Afghanistan sekaligus menamatkan konflik selama 20 tahun. Menurut jurucakap Taliban, Zahibullah Mujahid, Afghanistan kini bebas sepenuhnya daripada penguasaan tentera Uncle Sam itu.
Berita pengunduran itu diraikan dengan tembakan bertalu-talu di Kabul awal pagi tadi, waktu tempatan, dan pegawai kanan Taliban menyifatkan ia sebagai peristiwa bersejarah. Sementara itu, Zahibullah berkata Taliban bersedia untuk menjalinkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat dan negara-negara antarabangsa yang lain. Pengunduran secara keseluruhan itu dibuat selepas tentera Amerika Syarikat memindahkan puluhan ribu rakyatnya dan warga Afghanistan yang pernah membantu misi perang sebelum ini. 31 Ogos dipilih sebagai tarikh akhir pengunduran sepenuhnya selepas berdepan perang paling panjang yang mengakibatkan 2,400 tenteranya terkorban. Penerbangan pesawat Amerika yang terakhir semalam berlepas pada 7.29 malam waktu tempatan. Selepas 2 minggu Taliban menguasai Afghanistan, sebuah pesawat membawa bekalan perubatan tiba di negara itu. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, hospital dan klinik dilaporkan mengalami kekurangan bekalan perubatan dan serangan di lapangan terbang Kabul menyukarkan lagi proses penghantaran bantuan ke negara berkenaan. WHO memaklumkan pesawat terbabit berlepas dari Dubai dan mendarat di Bandar Mazar Sharif di utara Afghanistan dengan membawa 12.5 tan bekalan yang akan dihantar ke 40 kemudahan kesihatan di 29 wilayah di seluruh negara itu. Bekalan terdiri kit kecemasan itu mampu menampung keperluan asas sehingga lebih 200,000 orang selain menyediakan 3,500 prosedur pembedahan dan merawat 6,500 pesakit trauma. Agensi-agensi kemanusiaan seperti WHO menghadapi cabaran besar dalam menghantar bekalan bagi menyelamatkan nyawa di negara itu dalam tempoh beberapa minggu terakhir kerana kekangan keselamatan dan logistik. Ia adalah penerbangan pertama daripada 3 penerbangan yang dirancang bersama Pakistan International Airlines. Ribuan sekolah di Mexico dibuka semula setelah setahun setengah ditutup akibat pandemik COVID-19. Keputusan itu dibuat ketika negara berkenaan masih berada dalam gelombang ketiga penularan dan mencetuskan kebimbangan para ibu bapa. Kerajaan menyatakan arahan pembukaan sekolah adalah selamat, namun sebahagian ibu bapa dan pihak pembangkang kerajaan menganggap keputusan itu terlalu awal. Dalam pada itu, murid yang bersekolah diwajibkan memakai pelitup muka dan melakukan pemeriksaan suhu badan serta menggunakan cecair pembasmi kuman. Selain itu, meja di dalam kelas turut dibalut plastik dan dijarakkan antara satu sama lain. Sebelum itu, satu percubaan untuk membuka semula sekolah pada Jun lalu gagal apabila kes harian COVID-19 mencatatkan peningkatan. Penutupan semua sekolah di Mexico bermula Mac 2020 dan menyaksikan lebih 30 juta pelajar terpaksa menjalani sesi pembelajaran dalam talian. Buat masa ini, kira-kira 64% populasi dewasa sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagaimanapun, jumlah kanak-kanak yang sudah divaksinasi masih rendah. Selepas menjalani penyelidikan lebih 10 tahun di Universiti Teknologi Malaysia UTM, produk anti-penuaan NKH Reverse dihasilkan untuk membantu dan memenuhi keperluan wanita bagi mengatasi masalah penuaan. Produk yang dihasilkan melalui formulasi beauty complex iaitu teknologi nano dan teknologi hijau itu telah mendapat tempat di pasaran sejak 4 tahun lepas. Menurut pengasasnya, Profesor Madya Dr. Siti Hamidah Muhammad Setapar, NKH Reverse dihasilkan dari bahan-bahan terbaik yang membantu mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak dan sebagainya. Kami di UTM telah pun berjaya menghasilkan produk anti-aging yang diberi nama Age Reverse yang mengandungi beauty complex dalam formulasinya. Ya, beauty complex ini adalah gabungan teknologi nano dan juga bahan-bahan anti penuaan yang terbaik di seluruh dunia yang telah pun kami pilih untuk diletakkan dalam produk ini. Tambahnya, keistimewaan produk yang dihasilkannya mementingkan aspek keselamatan selain menjimatkan masa wanita berkerjaya. Ia tidak mengandungi toksik, tidak mengandungi racun dan ia akan membantu wanita untuk menyelesaikan masalah kulit dalam masa yang sama
menjadikan kulit itu lebih muda, nampak lebih muda, kerana bahan-bahan yang digunakan dalam age reverse ini akan membantu untuk kulit dihasilkan dengan sihat, kulit yang sihat dihasilkan untuk menggantikan kulit-kulit yang telah rosak. Jadi keistimewaannya juga adalah kami telah pun mendapat pensijilan lab tested daripada bioekonomi, iaitu kami adalah produk pertama yang mendapat pengiktirafan itu, yang menandakan bahawa produk age reverse ini adalah selamat untuk digunakan. NK Age Reverse juga katanya telah merangkul pelbagai anugerah inovasi dalam dan luar negara, antaranya Gold Medal MTE 2020 dan sebagainya. Menurut Profesor Madya Dr. Siti Hamidah, syarikatnya She Empires dan Berhad turut menerima program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP di bawah SME Corporation Malaysia. Jelasnya, produk tersebut boleh digunakan oleh semua golongan, khususnya lingkungan 35 tahun dan ke atas. Sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan produk NKH Reverse, hubungi ejen-ejen NKH Reverse yang telah dilantik atau layari laman web dan laman sosial seperti yang tertera. 76.3% penduduk di negara ini telah dibanci setakat 31 Ogos 2021. Menurut Pesuruhjaya Banci Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, angka itu mewakili 24.9 juta orang rakyat Malaysia daripada anggaran keseluruhan penduduk berjumlah 32.6 juta orang. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir yang juga Ketua Perangkawan Malaysia berkata 79.6% isi rumah telah dibanci, manakala 88.2% tempat kediaman juga telah selesai dibanci. Program Banci Malaysia 2020 telah melalui beberapa fasa penjadualan dan penyesuaian semula tempoh operasi banci. Ia termasuk berikutan faktor limitasi ketika Perintah Kawalan Pergerakan yang menyaksikan proses banci bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Pun begitu, banci dalam talian melalui e-census dan sistem panggilan telefon atau Computer Assisted Telephone Interview CATI diteruskan. Banci bersemuka dijangka diadakan semula pada September. Tarikh akhir operasi banci ditetapkan pada 31 Oktober 2021. Laporan itu tadi mengakhiri berita Ahli Hijrah malam ini. Jangan lupa menyaksikan La Tahzan dengan tajuk Merdekakah Kita jam 9 malam ini. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Cina, Iban, India, Kadazan, Portugis pun ada. Semua